Okey, cuba korang tengok daripada seorang penghantar barang. Akhirnya hari ini berkat usaha dia selama 14 tahun, 5 tahun kesusahan, dan hari ini dah relax, dah ada pekerja, dah ada sistem yang bantu, dan dia punya ladang ni jalan sendiri, dan akhirnya dia menjadi seorang jutawan. Tapi korang rasa korang boleh tak boleh? Sebenarnya aku datang ni, aku cari dia orang-orang macam ni yang aku panggil street smart. Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni aku ada dekat Teluk Panglima Garang. Aku ada dekat satu pengusaha ladang buat timun yang buat cili. Dia panggil Satellite Farm. Okey, aku dengan Encik Hashim ni lah. Dan ini pegawai daripada LPP yang banyak membantu usahawan sekitar ni untuk maju dalam bidang pertanian. Aku suka dengan Hashim ni sebab aku dengar cerita dia pun daripada bawah juga. Aku nak tanya kau pasal akademik kau. Kau belajar mana? Saya belajar sampai SPM. Apa sama? Sama SPM. Kau pas tak? Aku fail. Lebih kurang lah. Kalau ni dia orang pandai. Pegawai dia terpelajar kan. Pegawai dia pandai. Dia jadi pegawai kan. Jadi kita ni orang bodoh kan. Tapi nasib baik ada orang pandai tolong kita. Kan? Dia pembantu kita kan. Jadi maknanya masa bila mula-mula start tani? Saya bertani pada umur 22 tahun. Sebelum tu saya kerja sebagai runner. Oh, runner apa? Runner dispatch, pass paper. Untuk bila terbuka hati kau nak buat sendiri kan? Dia ada satu hari tu, member saya, dia telefon saya. Tengah hari tu dia kata, "Shin kat mana?" Saya tengah makan waktu tu. Waktu dia kata, "Ada masa tak boleh datang? Ada benda nak bincang," dia kata kan. Jadi saya kata boleh. Jadi dia bawa saya. Dia bawa saya, dia bawa saya pergi ke kebun dia tu. Waktu tu saya tak kenal pokok cili. Saya tanya dia, "Ini pokok apa?" Dia kata, "Ni pokok cili." Lepas tu dalam masa yang sama juga, dia bawa pekerja dia tunjuk kat saya dia punya kutipan. Semalam berapa kilo, hari ni berapa kilo. Lepas tu dia kata sehari dia boleh mencecah sehingga 4-5 ribu ringgit sehari punya kutipan. Jadi bila saya tanya dia berapa modal nak usahakan ni, waktu tu 65 ribu. Jadi saya umur 20 tahun. Mana cari duit tu? Mana nak dapat duit tu? Mana kau curi? Saya tak curi tu. Saya tengok dengan modal sebanyak tu memang mana ada duit memang. Ini ada rezeki kau lah. Memang saya tak boleh buat lah. Jadi saya balik. Bila balik tu tak boleh tidur lah. Lepas seminggu saya tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur saya kata ni ada satu peluang yang saya kena buat. Kalau dia boleh buat, takkan saya tak boleh buat. Jadi saya melihat benda ni satu peluang yang saya perlu rebut. Jadi saya bagi tahu dia, "Kamarul, aku sekarang memang tak ada duit, tapi aku nak buat. Macam mana cara aku nak buat?" Tu dia kata, "Senang je. Kau ambil satu masa, berapa lama kau boleh kumpul duit, dengan berapa banyak kau boleh kumpul. Sehingga dia kalau dalam masa 6 bulan ni paling kuat pun 6,000 je aku boleh dapat. Tak apa." Dia kata bermula dengan 6,000 ringgit. Jadi tadi kalau 6,000 ni berapa boleh dapat? Suku ekar. Jadi dia kata kau kena tapak suku ekar. Kebetulan rumah saya ni, dia rumah kampung, belakang ada tanah, tepi pun ada tanah. Jadi yang kosong sebelum ni sawit lah. Okay, susah nak buat perniagaan ni. Mula-mula ni memang susah. Bila mengusahakan ni, kita sendiri kena urus. Bila urus ni tu yang jadi satu perubahan daripada segi pengurusan kehidupan. Kita nak bekerja dan masa sama juga kita nak kena ada satu lagi kehidupan untuk nak menjaga ladang ni. Waktu tu saya part time tau. Jadi saya belum full time. Mula-mula saya part time sebab saya pun tak berani. Adakah saya boleh berjaya kalau saya betul-betul masuk dalam industri pertanian ni kan? Sebab pertanian ni pada saya dia satu perkara yang memang agak dipandang sinis daripada masyarakat lah, yang mengatakan pertanian ni tak ada jaminan masa depan. Perkara itulah yang saya tengok saya kena ambil cabaran, saya kena buat bersungguh-sungguh dan pastikan saya akan berjaya. Of course lah, sebenarnya bila kita buat satu benda yang tak tahu, apa bantuan daripada pihak kerajaan yang dapat? Dia biasa kita kalau mula-mula ni dalam industri pertanian, kita kena buktikan dahulu lah. Macam saya dulu bila kita pergi ke mana-mana yang berkaitan, mereka melihat, bayangkan tu umur 22 tahun, waktu kerja pula pertanian, betul ke tak betul, berapa lama dia boleh buat ni kan. Jadi keyakinan nak membantu kita tu masih tipis lah. Macam nak tolong tak, niat nak tolong ada tapi belum lagi, kita kena proof kat dia orang. Kita kena buktikan dulu. Jadi bila dah tanam kebun kita, saya daripada 1 ekar tu saya membesar kepada 1/2 ekar, lepas tu membesar kepada 2 ekar setengah, lepas tu saya tambah lagi 2 ekar setengah, dah jadi dekat 6 ekar tu. Waktu tu lah baru ada nampak bantuan datang setelah 5 tahun. Cik Ahmad mungkin nak bagi dorongan sikit kepada generasi muda belia-belia ni. Kadang-kadang dia nampak macam susah sangat lah kan. Apa benda yang LPP boleh bantu sebenarnya? Okey, LPP bantu daripada segi khidmat nasihat lah. Contoh macam kita nak berjaya, yang paling penting tu kita kena ada mentor. Maksudnya apa LPP buat? LPP buat di bawah PPK Kolangat ni, kita buat pusat pengumpulan, okay? Yang mana petani hanya jaga pokok, fokus untuk tanaman. Hasil PPK Kolangat bantu untuk pasarkan. Kita jual 100% kita ambil daripada A grade sampai ke grade C. Maknanya dalam kawasan Kolangat ni semua hasil awak ambil? Hasil Kolangat termasuk Perak, Perak pun ambil? Perak, Johor,
Lagi 9, yang terbaru tu kita kat Kelantan. Okey, apa galakan kepada belia dah? Dia yang penting kalau kita nak tanam ni, yang paling penting tu tanam kita ada keyakinan dan tanam ikut kemampuan. Kita jangan ingat kita bermula yang kecil, kita tak boleh berakhir yang besar. Yang penting tanam tu kita kena fokus. Setiap yang besar tu mesti bermula daripada kecil. Kecil, yes. Dia betul. tidak ada yang besar bermula daripada besar. Even manusia lahir pun bermula daripada kecil. Itu yang Allah dah tunjuk kepada kita dah kan. Okey, Cim, aku nak tanya dengan kau lah. Boleh tak kita kongsi? Okey, sekarang ni ialah dulu kau macam dispatch hantar barang. Kita dispatch lah. Sekarang kau dah di Tokyo. Boleh tak kau kongsi sekarang pendapatan kau setahun berapa? Saya melihat lah dalam industri pertanian ni, sebenarnya pendapatan dia unlimited. Unlimited. Tak ada siapa boleh sekat pun. Okey, kita saja yang merangka berapa pendapatan yang kita nak. Dulu saya menjangkakan saya ada keluasan 1 atau 2 ekar dah cukup. Tapi apabila saya melihat peluang tu ada dan saya melihat saya boleh membesarkan lagi saya projek tu, saya membesarkan. Jadi macam sekarang ni pendapatan dalam seminggu jualan saya antara 18 ke 32,000 ringgit. Akhir kata, apa saranan kau kepada belia-belia yang ada sekarang ni yang datang daripada kampung, datang ke Kuala Lumpur contohnya, atau bandar-bandar lain contohnya, nak hidup hebat tapi dia orang tinggalkan kampung dia orang tinggalkan tanah mak bapak dia orang, terbiar macam tu. Apa saranan kau? Pada saya, pada golongan muda yang seangkatan umur dengan saya, nak cakap kau tengok aku sah. Dia benda tu dia sekali semula jadi. Sebab daripada muda dia akan ketua. So persepsi tu melihat yang sekarang ni orang muda sebenarnya mereka tercari juga. Dalam masa yang sama tak semestinya duduk di bandar, dia akan rasa lebih selesa. Sebenarnya duduk di kampung lebih selesa dan lebih tenang dan juga lebih memberi pendapatan lumayan sekiranya diusahakan bersungguh-sungguh lah. Kalau sesiapa yang duduk di kampung, jangan malu duduk di kampung. Sebab bekerja di kampung ni sebenarnya lebih baik daripada bekerja di bandar. Itu yang saya merasai lah. Dulu saya pernah duduk dekat Bangi dan juga pernah duduk kat Bangsa. Pernah bekerja di sana. Dia punya monthly dia semua tinggi, nak sewa rumah apa. Betul. Semua kan. Dia punya kos, kita punya kehidupan kat sana memang jauh beza lah. Jadi kita kerja untuk orang je lah. Betul. Jadi kita punya menyimpan, saya boleh garanti mesti tak ada macam duduk bandar. Tapi duduk di kampung ni alhamdulillah, insyaAllah. Dan dengan yang penting semangat, usaha, istiqamah dan juga berterusan. Orang rumah kau masa mula nak kahwin dengan kau, dia tak tanya kau kerja apa? Dia tanya, tapi saya yakin jodoh tu tak ke mana. Memanglah jodoh tu, tapi bila dia tahu kau buat tanam-tanam ni, dia okey. Itu yang kita buat sekarang ni. Dulu memang tak dinafikan lah. Bila dengar kejaya sebagai apa, macam tak memberi keyakinan kepada bakal isteri ataupun kepada siapa yang mengatakan tak ada masa depan. Tapi sekarang ni yang kita ubah persepsi tersebut, mengatakan kita punya ladang sekarang ni kita dah upgrade kepada IoT system. Tujuan yang kita buat ni adalah untuk supaya masyarakat tak boleh nak pandang lekeh kepada petani-petani muda ni yang menceburi industri pertanian ni, yang mana mereka boleh monitoring dia punya ladang tanpa perlu ke ladang. Macam saya baru ni pergi ke Jepun, boleh monitor sampai ladang di Jepun. Itu yang kita membangunkan sistem ni yang bertujuan untuk ke depan nanti ni, selepas 5 ke 10 tahun akan datang ni, menjadi satu perubahan yang baik kepada industri pertanian di negara kita ni lah. Alright. Okay, kau tengok sekarang dia orang boleh tengok dia orang punya ladang daripada Jepun, dan semuanya sebenarnya ada bantuan daripada pihak kerajaan. So kalau korang tak buat, korang rugi lah. Tapi kalau kau nak tahu lebih, kau kena cari lah. Kalau setakat kau duduk rumah, kau tengok video aku ni, lepas tu kau tengok just jadi angan-angan kau saja, kau tak cari, memang kau takkan jumpa lah. So aku bagi korang tengok video ni supaya kau dapat inspirasi, dan aku mencari orang-orang yang berjaya ni. Aku tak kisah sama ada kau ni pelajaran tinggi ke, tak ada pelajaran ke. Beberapa orang yang aku interview tak ada pelajaran pun, tapi dia orang berjaya. Yang penting keinginan, kemahuan, tanggungjawab, usaha, itu yang paling penting. Okey Syim, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Tahniah, supaya satu hari nanti aku akan nampak kau punya bertambah-tambah lagi lah, 100 ekar, 200 ekar kan. Sebab manusia tu kan tamak kan. Ya, kena tamak. Dalam niaga ni kena tamak, baru ada keinginan. Ya, Ahmad masanya Cik Ahmad Cik Ahmad. Cik Ahmad dikenali sebagai dragon. Kalau cuba kita bayangkan dragon macam ni, kau rasa kau takut tak? Okey, terima kasih banyak. Okey, korang semua jangan lupa subscribe Suhan punya channel untuk korang saksikan video-video ni, okey? Dan kalau korang ada siapa-siapa yang kau rasa memang patut aku interview dia orang untuk bagi inspirasi pada orang, kau just hantar je message kat kita orang, aku akan cari dia orang. Okey, satu Malaysia aku akan cari dia orang. Alright.